Ya, gembira bertemu dengan anda semua. Kini ahli kelab Royal Leader memperolehi pendapatan sebanyak 200,000 setahun. Dan mereka menjalani kehidupan yang selesa. Ada juga mendapat sebanyak 300, 400, malah 500,000 setahun. Ya, dan hari ini mereka yang mendapat 600,000 setahun turut datang ke sini untuk bersama dengan kita. Sewaktu mereka mulakan, kebanyakannya melalui hidup yang sukar dan miskin. Secara jujurnya, kebanyakan dari mereka berada di ambang kegagalan. Mereka juga di dalam keadaan yang terdesak dan mereka tak mempunyai pilihan yang lain selain daripada menjalankan perniagaan ini bersama dengan saya. Ahli baru hari ini, mereka langsung tak menunjukkan yang mereka terdesak macam ahli-ahli yang lama ni. Kebanyakan dari mereka masih muda dan nampak tenang. Purata umur ahli yang terdahulu memang jauh berbeza. Namun, kebelakangan ini saya melihat ramai yang di antara mereka yang ada di luar sana tak semestinya mempunyai masalah dengan kehidupan yang mereka sedang jalani sekarang ataupun rasa tertekan membuat persediaan persaraan. Walaupun mereka tak ada banyak masalah dalam hidup mereka, tetapi mereka tetap risaukan orang yang tersayang. Sebab itu mereka ambil keputusan untuk melakukan perniagaan atom ini dan menetapkan matlamat untuk berjaya. Sekarang ni, kami sebenarnya rasa amat bimbang tentang masa depan. Dan realitinya yang kita semua sedang hadapi sekarang, keadaan dunia yang sebenarnya tak begitu baik. Kerana apa sebenarnya dalam bahaya adalah ekonomi peribadi kita dan masa depan kita. Katakan ekonomi negara berkembang dengan pesat, dengan kepimpinan yang hebat dan polisi ekonomi yang mengagumkan. Jadi berapa peratus peningkatan yang dianggap bagus? 3% pertumbuhan dalam ekonomi negara akan dianggap menakjubkan. 5 hingga 6% amat mustahil. Negara yang mempunyai GDP yang sangat rendah dari Korea sekarang, seperti China, peningkatan mereka amat baik sekali dengan 6%. Anda fikir ekonomi Korea boleh meningkat 6% ke tak? Tentulah tidak. Tidak ada satu pun ekonomi yang ada di dunia ni dengan keluasan yang sama dengan Korea boleh ada peningkatan sebegitu. Lebih lagi ke tahap 6%. Oleh itu, negara maju di tahap 3% jika keadaan baik dan pada 1.5% jika sebaliknya. Sekarang ni Korea sendiri berada di tahap 1.5% saja. Apa kata anda gunakan kadar peningkatan ini pada ekonomi rumah anda? Adakah perubahan gaya hidup anda berubah atau semua masalah akan selesai? Nak buat lebih $30 bila gaji sebulan $2,000? Lupakan sajalah sebab kerajaan hanya boleh buat banyak tu aja. Pendapatan anda mungkin akan meningkat dari 2,000 ke 2,030. Jika itu ekonomi baik, ia akan memberi kesan pada ekonomi peribadi anda. Jika tak, $30 akan hilang dari 2,000 tu. Apa pun, untuk kita sekarang, apa yang paling utama sekali adalah keadaan kewangan peribadi kita. Anda tak boleh mengharapkan kerajaan buat semuanya untuk anda. Hari ini, kerajaan sedang melaksanakan banyak program untuk kebajikan. Saya dulunya ragu dengan program yang sebegini. Lebih lagi bila program kebajikan kebanyakannya diseli oleh pihak kerajaan. Tapi sekarang, saya ada pandangan baru tentang peranan kerajaan dalam berintik beratkan hal-hal seperti kebajikan rakyat di negara ini. Saya fikir orang yang sakit, orang yang kurang upaya, juga warga tua dan anak-anak yang menjadi yatim piatu, mereka inilah yang sepatutnya berhak mendapat kebajikan kerajaan dan perhatian. Saya menentang kuat polisi yang beri subsidi kepada orang muda ataupun penganggur, mereka yang tak nak bekerja keras. Saya percaya orang muda dan sihat patut pergi keluar, mencari dan membuat apa saja pekerjaan yang sememangnya ada untuk mereka. Malah fikir yang mereka ni terlalu dimanjakan kerana tak mahu membuat kerja seperti seorang pekerja buruh. Sekarang saya sedar masa dah banyak berubah dan kita tak boleh ada sikap tak mengambil peduli kepada golongan muda yang berusaha mencari kerja. Pada zaman sekarang ni, bukan mudah untuk mereka mendapat pekerjaan walaupun untuk mereka yang ada kemahiran. Ini kerana kita dalam era AI yang bermakna kebijaksanaan tiruan. Jadi bagaimana kita nak bertindak balas dengan perubahan dunia ni dan bagaimana nak persiapkan diri kita ialah perkara utama. Sekarang,
Kekayaan dunia nampaknya dibahagi dengan 20/80 mengikut hukum Pareto. Bermakna 20% daripada populasi kawal 80% kekayaan. Jadi peraturan ini boleh digunakan untuk fenomena yang lain juga. Dan mendapati sebenarnya banyak perkara yang boleh dibahagikan. Dengan 20/80 ini, hakikat dengan pembahagian 20/80 sebenarnya tidak pernah menjadi teruk. Masih boleh diterima sekarang dunia menjadi 1/99. Sebab itulah, tak hairan bila masa ada satu gerakan yang dipanggil Occupy Wall Street yang pernah berlaku tidak lama dulu. Slogannya, kami ialah 99%. Matlamat sebenar pergerakan ini pada waktu itu adalah menghapuskan 1% itu. Tetapi, soalan saya, kalaulah 1% itu dihapuskan, adakah kekayaan yang dikawal oleh mereka itu dapat diagihkan kepada 99% dan bolehkah ianya dibahagi dengan adil antara mereka? Boleh kita harapkan pembagian sama rata? Saya sendiri meragui tentangnya. Saya sama sekali tidak menyokong monopoli ataupun orang kaya menjadi lebih kaya. Saya memang tak setuju. Sebaliknya, saya rasa amat bimbang kalau fenomena itu berlaku. Walaupun kita mahu halang penumpuan kekayaan, kita haruslah realistik dengan konsepnya. Seperti perbezaan pendapatan dan juga jurang kekayaan. Sekarang, fikirkan apa yang orang kaya ni ada. Sedang cakap beginilah, kekayaan dapatkah diberikan kepada orang yang miskin? Kalau kita rombak semua syarikat besar sepenuhnya. Ramai sebenarnya yang melihat situasi ini sebagai sistem feudal. Dan apa yang ada di dalam sistem feudal? Ada bilangan minoriti pemilik tanah dan majoritinya adalah golongan miskin. Kalau tanah mereka ini diambil dan diberikan kepada golongan yang miskin ni, pengagihan semula kekayaan itu boleh dilakukan atau tak? Pasti boleh dengan tanah di dalam sistem feudal. Sebaliknya, kalau dengan bentuk kekayaan seperti kilang atau sistem komputer, adakah anda rasa pengagihan semula kekayaan boleh dilakukan? Bolehkah semua itu ditinggalkan dan masih lagi boleh kekalkan nilainya untuk pengagihan semula? Dan tentulah tak boleh kerana itu memang agak mustahil. Oleh itu, kita tak ada pilihan selain dari biarkannya saja. Ia ada peranannya. Yang paling bagus ialah sekiranya kita dapat melakukannya sendiri. Mari kita jaga diri kita sendiri. Tambahan pula, kerajaan hanya boleh beri bantuan 1.5%. Setakat itu saja. Tak kira dalam keadaan baik atau buruk. Jadi tolonglah jangan letakkan semua harapan anda pada mereka. Syarikat-syarikat global besar beroperasi di dunia ni dan juga mereka mewujudkan peluang pekerjaan di dalam pelbagai industri yang berbeza-beza. Jadi biarkan saja mereka lakukan tugasnya dan menyumbang kepada ekonomi. Secara peribadi saya sangat gembira jika kita hidup dengan kesederhanaan, mampu menjaga diri kita sendiri. Baik, sebab itu kita yang hidup sederhana ni tak boleh baiki kehidupan dengan mendapat 1, 2, 3% saja. Kenapa? Kerana sekarang pendapatan kita lebih kurang dalam 1,000, 2,000, 3,000, malah 3 bahkan 10% dari itu berikan perbezaan. Apakah kadar pertumbuhan yang mencukupi? 100%? 200%? 500%? Itulah yang sepatutnya. 1,000%. Itu yang kita perlukan. Jadi bolehkah kerajaan buat itu untuk kita? Mereka tak boleh. Jadi apa yang kita patut buat? Kita semua perlu berusaha belajar untuk menjaga diri sendiri. Bagaimana kita nak melakukannya? Apa kita nak buat? Apa dia? Apa? Soalan yang mudah. Baik. Saya nak anda fikirkan apa peranan yang dimainkan oleh Atomy sekarang ini. Sekiranya kita mahu mulakan apa saja jenis perniagaan, kita seharusnya ada modal. Betul tak? Kita harus ada modal. Tetapi, apa jenis modal yang sedia ada untuk anda? MLM lain secara agresifnya. Mereka akan meminta anda untuk keluarkan modal yang banyak. Contohnya dalam beberapa ribu. Mereka katakan pelaburan awal. Sekiranya anda tak buat lebih daripada itu, bermakna anda yang akan tanggung kerugian yang besar. Betul tak? Itu sebabnya ramai mangsa terlibat dalam penipuan. Oleh itu, anda tak patut tanggung kerugian perniagaan. Dengan perniagaan Atomy, anda tak akan mengalami kerugian. Saya akan bagi tahu macam mana. Nampak tak barang keperluan harian ni?
Okey, anda guna berus gigi, anda sapu lotion, Hemohim dan semestinya anda gunakan shampoo dan bila anda lapar anda makan mi. Sebab itu, kalau barang Atomy ini lebih mahal dan kualitinya rendah daripada barang yang terjual di kedai diskaun, pusat membeli belah dari rumah, pusat beli belah dalam talian, saya sarankan supaya anda jangan membeli barangan kami, apatah lagi menggunakannya. Tetapi, jika barangan ini kualitinya lebih bagus dan lebih murah dari yang anda selalu gunakan, oleh demikian, adakah lebih baik untuk anda gunakan barangan keperluan harian ini sama ada anda membuat perniagaan Atomy ataupun tidak? Apa jawapan anda? Tentulah ya. Anda nampak tak apa yang saya katakan ni? Itu maknanya anda seorang yang cukup bijak untuk anda menjalankan perniagaan Atomy ini. Ya, sebab itulah. Kalau anda pernah fikirkan, adakah saya cukup bijak untuk semua ni? Ataupun kelemahan akademik saya yang menghalang saya untuk berjaya? Baik anda buang saja pemikiran anda tu. Apa yang baru saya katakan tadi, itu adalah aspek penentu yang paling penting dalam perniagaan Atomy. Apa dia? Adakah Atomy lebih bagus daripada yang lain? Jika kita ke laman sesawang kami, anda boleh sembak harga barangan kami dan putuskan sendiri sama ada barangan kami ni lebih murah daripada beberapa jenama lain di pasaran. Jika anda boleh lakukan itu bermakna anda sememangnya bijak dan akan berjaya dengan Atomy. Jadi tolonglah berhenti buat alasan. Ramai orang buat alasan mereka tak cukup bijak, kurang pendidikan atau apa sahaja alasan untuk gagal. Baik, oleh itu, selagi anda memahami kebaikan dengan menggunakan barangan Atomy dan ia juga mendatangkan keuntungan untuk anda, itu maknanya anda juga ada kemahiran untuk beritahu tentang potensi perniagaan ini. Okey, kita tahu setiap orang di dunia ni gunakan barang keperluan harian. Kita perlukan barangan harian ini walaupun kita miskin. Betul tak? Malah mereka yang miskin pun pada setiap hari mereka perlu gosok gigi. Betul kan? Shampoo rambut perlu ke tidak? Dan tentulah, ya, perkara beginilah keperluan dalam hidup. Menariknya, kosmetik lebih banyak dijual dalam kemerosotan ekonomi. Kenapa? Sebab krisis IMF. Setiap sektor ekonomi merosot dengan teruk, tetapi jualan kosmetik meningkat. Kenapa begitu? Sebelum krisis, para isteri mampu untuk duduk saja di rumah. Tapi bila para suami mula hilang kerja, ramai wanita buat keputusan untuk mencari kerja. Mereka kena pakai alat solid sebelum keluar untuk mencari kerja. Jadi ramai yang mula memberi barangan kosmetik. Oleh itu, jualan syarikat kosmetik pun meningkat. Sebab itulah, kosmetik boleh dijual ketika ekonomi merosot. Semakin merosot ekonomi ketika itu, makin banyaklah kosmetik terjual. Baik, sebenarnya, saya mahu katakan bahawa produk kami tetap boleh dijual tanpa mengira keadaan ekonomi. Kita tetap juga akan gunakan barangan ini tanpa mengira keadaan ekonomi. Cuba fikir. Mana ada di kalangan rakan-rakan anda atau kenalan anda tak bersetuju, sedangkan anda sendiri berasa amat yakin semua barangan itu ada nilai yang bagus. Mereka nampak anda yakin mereka mesti setuju. Kalau mereka terima maklumat yang betul, mereka pasti akan ada keyakinan yang sama. Jadi itulah caranya bagaimana anda boleh sebarkan maklumat kepada pengguna. Dan dengan itu juga, caranya pampasan diterima sementara menyebarkan tentang Atomy. Jadi setakat ini, berapa banyak yang anda telah laburkan untuk perniagaan ini? Langsung tak ada. Belanja sehari hidup anda, itulah modal anda. Jadi, okey. Anda beli barang keperluan ni, dapat harga berpatutan. Anda rugi atau mendapat faedah? Dan tentulah dapat faedah. Baik, seterusnya adalah langkah untuk kembangkan organisasi anda. Bolehkah ia berkembang sendiri ataupun anda yang perlu berusaha dengan gigih untuk mengembangkannya? Anda yang kena berusaha untuk itu. Sebarkan dengan orang lain tentangnya. Baik, bila anda bersedia untuk bercakap, anda mestilah ada keyakinan dan juga kepercayaan sepenuhnya pada diri yang perniagaan ini akan berjaya. Okey, dari perspektif teori perniagaan, ini boleh dilakukan ke tak? Mesti boleh dilakukan. Secara teori boleh dilaksanakan. Lihatlah kami di Atomy. Kami telah berkembang secara konsisten selama ini. Baik. Kami tak pernah ada seorang pun yang menjadi mangsa dalam perniagaan ini. Apa yang penting ialah kesungguhan anda untuk memulakan perniagaan ini. Ya, anda memang sepatutnya kena yakin tentang perniagaan ini sebab kami telah berasaskan dan mengikut satu prinsip yang sangat hebat. Baik, hari ini saya telah melihat ramai orang yang sepatutnya
dah bekerja dengan kami sekarang ni. Okey, mereka yang lahir pada akhir 50-an akan mula bersara sekarang. Ya, mereka dilahirkan semasa berlakunya kelahiran melebihi dari kadar biasa. Oleh itu, yang lahir pada 1955-56 dah bersara dan yang lahir pada 57 dan 58 akan mula bersara sekarang ni. Tetapi mereka masih ada beberapa tahun untuk hidup secara purata mungkin. Kita hidup 40 tahun lepas bersara. Sekarang jangkakan ialah 90 tahun. Tapi kini generasi saya pula dijangka boleh hidup sehingga berusia 100 tahun. Jadi kami kena hidup selama lebih 40 tahun. Ada tak wang pencen untuk kami? Selalunya yang dipanggil orang yang berjaya, mereka pasti akan mendapat wang pencen. Tapi cukup ke? Cukup. Mereka mungkin boleh memenuhi keperluan harian. Tetapi dengan adanya pencen bukanlah untuk mereka hidup mewah. Itu pun cukup-cukup makan je. Khabar angin. Ada katakan sistem pencen nasional tak berjalan lancar. Dan ada risiko yang kita mungkin kehilangan semuanya. Anda patut tahu. Oleh itu, mereka yang berjaya dahulunya sekarang menghadapi jalan yang sukar dalam merancang kehidupan mereka yang baru ni. Bagaimana mereka nak rancang? Baik, kita andaikan mereka yang berjaya telah bekerja untuk kerajaan dan syarikat yang besar, mungkin juga sekolah dan majikan hebat yang lain. Tapi bagaimana mereka nak tanggung diri mereka lepas mereka bersara dengan wang pencen mereka? Itu tak cukup saja. Sebab itulah mereka kena ada plan B dan kebanyakannya putuskan untuk membuat perniagaan. Mereka buka kedai topi, restoran kecil dan yang terkenal ialah restoran ayam yang menjadi kegemaran ramai. Tumbuh seperti cendawan di seluruh negara. Tetapi perniagaan itu akhirnya ditutup disebabkan persaingan yang sengit dan kehabisan modal pusingan. Itulah hakikatnya. Yang paling menyedihkan ialah kebanyakan pesara ini menggunakan semua gaji pemberhentian mereka untuk jalankan perniagaan yang akhirnya menjadikan mereka miskin. Jadi itulah sebabnya mereka tak patut gunakan wang itu. Oleh itu, anda tak harus belanjakan gaji pemberhentian atau pencen anda. Patut simpan saja. Pada masa yang sama, anda kena cari pekerjaan yang tak memerlukan apa-apa saja bentuk modal. Adakah Atomy memerlukan modal? Tak perlu. Atomy hanya perlukan anda gunakan barang keperluan harian anda dan beritahu kepada yang lain untuk membuat perkara yang sama. Itu saja yang perlu anda lakukan di Atomy. Inilah sebabnya kenapa perniagaan ini sangat menarik untuk pesara. Dan tentulah ada yang tak mampu buat dan mereka mungkin akan berhenti. Tapi apa yang mereka akan rugi jika membuatnya? Tak ada apa. Gaji pemberhentian atau pencen mereka masih tak terusik. Janganlah duduk saja atau buang masa. Dengan mendaki dan menonton TV saja di rumah, lebih baik datang ke seminar kami walaupun berulang kali datang. Pergi ke pusat dengan kerap dan jangan ketinggalan sebarang acara. Jika sentiasa dapat pendedahan begitu, anda akan dapat merasakannya. Ini mungkin sesuatu yang baru bagi anda. Tapi anda pasti akan faham. Inilah yang anda perlu lakukan. Sebut ia taklah susah seperti yang dibayangkan. Teruskan saja mengulangi 2 ayat itu dan anda mungkin akan berasa sangat terkejut. Anda mungkin jumpa orang yang dilahirkan untuk ini. Okey, ada antara anda mungkin tak berjumpa dengan orang yang sebegitu. Itu tak penting. Teruskan saja membawa yang tidak dilahirkan untuk melakukan ini. Dan kalau anda bawa mereka berulang kali, satu hari nanti mereka akan bawa orang lain pula. Kemudian satu hari nanti ada kalangan mereka yang bersinar. Anda mungkin jenis yang sangat pemalu, malah nak buka mulut pun anda rasa susah sangat. Ataupun anda seorang pemikir semula jadi yang bertimbun-timbun idea yang bernas tetapi tak mahir berbicara. Yang paling mengejutkan ialah ada sesetengah orang yang memang dilahirkan sebagai pembicara. Kalau anda tahu anda seorang pembicara yang sangat lemah, jadi bawalah mereka yang bijak berbicara. Boleh tak buat begitu? Ajaklah bawa mereka bersama anda untuk mendengar seminar ini dengan cuaca yang indah dan bawa mereka melihat pemandangan di sekitar sini. Dan kalau anda teruskan setiap minggu dari hanya seorang ataupun 2 orang, dari minggu ke minggu ia akan berkembang menjadi 10 orang, kemudian 20 orang dan akhirnya menjadi 50 sehinggalah 100 tetamu. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Dengan jumlah orang sebanyak itu, adakah pembelian mereka itu dah mencukupi untuk anda menjadi seorang ASM? Anda menerima 2,000 sebulan.
Seorang pesara pula terima pencen secara kasar 2,000 sebulan selepas bekerja 30 tahun. Mari kita anggap anda dah bekerja 1, 2 atau 3 tahun. Sekiranya pendapatan anda 2,000 sebulan sebagai ESM selepas bekerja 1 atau 2, 3 tahun, itu dianggap cepat atau lambat. Baik, bagi tahulah pada mereka, anda tak suka tergopoh gapah dan bermain adalah kerja dan kerja adalah bermain. Oleh itu, bersantai saja bawa mereka bersama. Di sepanjang jalan, anda akan berjumpa dengan beberapa orang yang terdesak untuk buat perniagaan ini. Dan ada juga beberapa yang mahu menjalankan perniagaan ini walaupun pada mulanya terdapatnya salah faham. Ramai yang bermula secara sambilan je. Dan sekarang mereka yang bekerja pula. Tapi ingat yang mereka tak ada pelan persaraan yang kukuh. Jadi tunjuk pada dia seminar kami lepas kerja ataupun bila ada masa. Klip video ceramah kami boleh didapati di telefon pintar 24 jam. Minta rakan anda sebarkan klip itu kepada rakan yang lain. Teruskan hidup dengan menggunakan berus gigi, gunakan shampoo, guna alat solek atau makan mi dan makanan ringan. Selagi anda buat begitu, organisasi anda akan berkembang. Anda akan berjaya dalam perniagaan Atomy. Jadi kehidupan anda menjadi pemasaran bagi perniagaan ini. Angkat tangan kalau anda masih tak boleh faham apa saya cakap sekarang ni. Anda semua faham, bukan? Ya. Oleh itu, jika anda kekal dengan haluan ini, sekarang kami menuju ke arah yang betul dalam peredaran masa ni. Jadi, kenapa tak turunkan kod keahlian anda itu kepada anak-anak anda? Dunia menakutkan tanpa masa depan sedang menunggu anak-anak anda. Ibu bapa pesan anak belajar bersungguh demi masa depan, bukan? Tak ada gunanya. Adakah anda tahu apa yang akan berlaku pada anak-anak dan cucu-cucu anda? 68% daripada pekerjaan mereka akan menjadi profesi yang tak ada sekarang. 32% saja daripada pekerjaan mereka ialah dari era ini, iaitu pekerjaan yang kita ada sekarang ni. Tapi yang 68% itu ialah profesi yang tak pernah sekalipun kita dengar tentangnya. Jadi jangan paksa anak anda untuk cemerlang di sekolah. Fikirkan grade yang baik boleh pastikan mereka dapat kerja yang baik seperti kita. Lupakanlah. Seorang ahli roy master kami, ada seorang anak lelaki yang dihantar ke college. Fikirkan ini ya. Dia menghitung masa 3 atau 4 tahun. Anak lelakinya berada di college. Atomy pula akan menunjukkan perkembangan yang sangat ketara. Jika anak lelakinya memilih Atomy, sementara rakan-rakan anaknya itu bergelut mencari pekerjaan, 4 tahun kemudian pendapatannya lebih daripada mereka semua. Jadi dia pun merayu dan minta anak lelakinya untuk ambil cuti sementara daripada college ataupun untuk terus berhenti. Dan suruh anaknya mulakan perniagaan. Atomy ini di luar negara. Kemudian anaknya belajar bahasa Inggeris dan fasih dan terus menjadi pendapatan yang lumayan. Ada di antara anak Royal Master kami sudah pun menjana pendapatan sebanyak 10 ke 20 ribu sebulan. Dan usia mereka belum mencecah 30 tahun lagi. Jadi macam mana dengan rakan sebaya mereka? Sekarang mereka sedang belajar dengan tekun di sekolah yang sesak dan berharap bila sudah tamat pengajian mereka akan dapat pekerjaan dengan gaji 2,000 sebulan. Sementara anak kita dah dapat 20,000 sebulan. Mereka berjuang untuk jawatan 3 ke 7,000 sebulan. Baiklah, saya ada pergi ke bank beberapa hari yang lalu untuk membuat pemindahan sejumlah wang dan buat urusan saya di kaunter. Apabila saya nak beredar dari situ, kerana itu dengan sopan bertanya, Presiden Park, boleh tak saya bertanyakan satu soalan? Tuan berikan jawapan yang ringkas pun dah cukup memadai. Macam mana nak buat duit je? Itu soalan yang sangat mudah. Tahu tak apa jawapan saya bagi pada dia? Saya jawab dengan ringkas saja, seperti yang dia nak dengarkan. Berhenti dari kerja di bank ni. Dia sangat terkejut dengan jawapan yang saya berikan. Sebab pekerjaan yang dilakukan sekarang tak akan membawa dia ke mana-mana pun. Baik, kerja di bank gajinya 3 hingga 7 ribu sebulan. Dan ketua cawangan pula dalam 10 ribu sebulan. Tetapi
dengan pendidikan anak, membeli rumah dan selepas membayar segalanya keperluan, semua wang itu akan habis diguna. Habis. Kesimpulannya, anda belajar separuh mati sampai umur 30 tahun, dedikasikan separuh masa saat anda masih bertenaga dalam hidup anda untuk bekerja dengan sebuah bank dan berakhir dengan tangan kosong di usia 60 tahun. Jadi, pada dasarnya anda hanyalah membuang masa anda saja. Saya sendiri ada ramai rakan yang dah bersara dari pekerjaan seperti seorang ketua cawangan bank. Boleh ke mereka mencari pekerjaan baru? Tak boleh. Malah untuk mendapat pekerjaan dengan pendapatan 1,000 ke 2,000 pun sukar. Jadi kenapa agaknya kita semua gagal membuat persediaan untuk hari tua kita? Kerana semua rancangan anda lebih kepada kegagalan. Pekerjaan buruh akan pupus. Kenapa? Digantikan dengan mesin atau sesuatu yang lebih produktif. Hampir 70% daripada pekerjaan yang ada sekarang akan pupus. Semua pekerjaan sebagai pemandu akan pupus dan kerani bank juga nanti tak diperlukan. Sebab itu saya suruh dia cepat keluar dari situ. Dia bernasib baik jika dapat bekerja di situ sehingga 60 tahun. Tapi itu pun hampir mustahil sebab semua urusan tu menggunakan mesin. Oleh itu, saya melihatnya sebagai tewas dengan diri sendiri. Anda kena buat keputusan tu sendiri, barulah anda akan selamat. Okey, telur akan digoreng kalau kulitnya pecah. Tapi jika ada pengeraman, ia akan menetas menjadi ayam, kan? Sebab itulah kerani bank tu saya suruh dia berhenti dan dia terus bekerja di situ. Kalau tak, dia akan terima tekanan dan tak mampu hadapinya. Akhirnya dia akan diberhentikan aja. Saya nak bagi tahu anda semua yang walaupun anak-anak anda sekarang mempunyai pekerjaan hebat dan juga amat stabil, lebih baik mereka berhenti aja. Cepat. Tinggalkan pekerjaan itu sebelum mereka dipaksa keluar. Semua ini bukan idea saya seorang. Ramai ahli sosiologi telah pun bagi tahu kita tentang ini. Pergilah ke kedai buku, di mana mereka pamerkan semua buku yang paling laris. Dan anda akan dapati majoritinya mereka bercakap tentang perkara ini. Jadi anda kena bertindak dengan cepat. Beri tindak balas pada fenomena ini. Kalau seekor katak diletakkan di dalam air dan direbus dengan perlahan, ia tak sedar sebenarnya ia berada di ambang maut dan sedang dimasak. Anda kena lompat keluar dari air mendidih. Dunia baru yang menakutkan menanti kita di luar sana. Dengan 70% dari pekerjaan yang ada semakin pupus. Oleh itu, profesi baru sedang dicipta. Kita kena ada pelan B. Tapi apa jenis pelan B yang ada untuk kita sekarang ni? Kalau anda nak menjadi 2,000 ke 3,000, 5,000 ataupun 7,000 sebulan, untuk anda capai matlamat tu, tak ada pelan B. Kenapa? Sebab semua orang di dunia ni sedang mencari pelan itu dan bertarung habis-habisan. Mereka bergelut di dalam lautan merah. Maka anda patut pergi ke lautan biru, di mana ramai orang tak sedar cara menjana 30,000 ke 50,000 sebulan. Ramai yang tak fikirkan tentang perniagaan, jadi ada banyak peluang di luar sana. Peluang menanti anda menjadi Royal Master Atomy. Ya. Yeah. Anda kena tahu cara mengatur serangan yang bijak pada hari di usia begini. Kalau anda masih ragu-ragu, anda akan berakhir seperti katak yang mengelamun tadi. Jadi apa harus dibuat? Sikap macam mana sepatutnya anda perlu ada? Alatan apa yang diperlukan? Baiklah. Jangan risau untuk menjadi berpengetahuan tentang kami, Atomy dan produknya. Tak payah perlu nak belajar sangat. Setiap kandungan tentang produk itu, produk ini dengan amat terperinci sekali. Apapun anda dialukan untuk belajar, kalau anda mudah terima maklumat, jadi silakan. Namun anda tak perlu paksa diri untuk ingat semua tentang produk kami. Sebab akhirnya anda mungkin rasa amat kecewa dan akan berputus asa. Saya bagi jaminan anda tak perlukan semua itu. Mereka yang kecewa ketika memikirkan tentang sistem papasan kami akan anggap ya kami tak boleh melakukan perniagaan ini. Itu memang tak benar. Anda semua boleh buat tanpa tahu apa-apa. Kalau anda boleh menjelaskan dengan baik, anda ada kelebihan di situ. Tapi apa yang benar berkesan bukanlah daripada penjelasan intelektual. Tapi ia datang dari kejujuran anda dan kebaikan diri anda, di mana itu mampu beri kesan yang besar. Katakan ada seorang penaja yang memang sangat hebat dan menjelaskan sistem itu. Tapi dia seorang yang menjengkelkan. Dan dia terlalu asyik bercakap tentang pampasan. Jadi rakan kongsi akan tinggalkan dia kerana kecewa. Sebaliknya datang seorang lagi penaja.
Dia kurang berpengetahuan tapi baik dan juga jujur. Itulah yang buatkan anda suka dan mahu menolong dia. Anda takut tak ada siapa akan tolong dia kalau bukan anda yang tolong. Sebab dia kelihatan seperti seorang yang tak ada banyak rujukan. Anda tak nak hampakan dia. Inilah cara organisasi berkembang. Oleh itu, dengan kejujuran dan juga hati yang bersih, hasilkan produktiviti yang tinggi. Ia lebih tinggi dari apa yang boleh dihasilkan daripada pengetahuan. Itulah kebenarannya. Itu adalah modal yang sangat bernilai. Biar saya bagi tahu anda tentang kejujuran. Anda berpegang pada janji, walaupun anda mengalami kerugian. Itulah kejujuran. Menukar kedudukan anda bergantung pada situasi itu adalah tidak jujur. Perlu bertanggungjawab dengan tindakan anda, walaupun keadaan sudah berubah. Anda patut tanggung kerugian. Hati yang baik pula ialah mengutamakan keuntungan yang lain dari anda. Ada golongan yang bercerita tentang apa yang dikatakan dengan cinta. Cinta ialah kebaikan. Dan cinta itu bukanlah seperti sikap pentingkan diri sendiri. Artinya, jika ada sikap pentingkan diri sendiri, itu bukan baik namanya. Kebaikan adalah untuk mencari keuntungan orang lain sebelum anda mendapat keuntungan. Oleh itu, ini adalah bagaimana pendekatan bagi tindakan anda. Anda patut rasa belas kasihan untuk rakan kongsi anda. Kalau anda rasa gembira bila saja anda melihat mereka mendapat bayaran daripada diri sendiri, anda akan berjaya 100%. Saya jamin itu akan berlaku. Bagaimana anda tak boleh berjaya? Dengan pemikiran yang sebegini, betul tak? Adakah rakan kongsi anda turut rasakan? Dah tentulah. Penaja saya memang ikhlas nak melihat saya berjaya dalam perniagaan ini, tahu tak? Itu apa yang saya lakukan. Saya ni seorang CEO yang baik hati. Saya tak malu nak bagi tahu pada anda. Kenapa? Saya ada buktinya. Ahli Royal Club yang terawal di sini. Mereka dah banyak lalu kesukaran. Dan saya nak mereka berjaya. Ikhlas, jauh dari lubuk hati saya. Keadaan saya sendiri tak begitu baik, berhutang dan ada sedikit wang untuk syarikat. Walaupun saya dalam kesusahan, saya jujur mengharapkan mereka semua akan berjaya. Jadi saya mencari keuntungan untuk rakan kongsi saya. Selalunya, pampasan patutnya dibayar lepas seminggu buku kiraan syarikat itu ditutup. Masa tu saya uruskan sistem komputer, jadi saya buat kiraan harian untuk pampasan. Kemudian, telefon ahli. Maaf, siapa yang buat jualan, saya akan tanya kalau mereka ada terima pulangan barang tak. Sebab kami terima banyak pulangan masa tu. Bagus tak ada pemulangan berlaku hari ini. Oh betul ke? Saya teruja. Oleh itu saya bagi tahu mereka dapat $70 dan saya akan pindahkan wang pada mereka supaya mereka dapat gunakannya untuk pengangkutan dan makan tengah hari esok harinya. Baiklah. Lepas tu, saya hantarkan pesanan ni pada mereka. Tahniah di atas pampasan yang anda terima. Saya harap anda akan mendapat pampasan setiap hari. Oleh itu, mari kita bersama-sama harap untuk dapat pampasan lebih tinggi. Berusaha. Saya teruja nak menghantar pesanan tu. Saya gembira melakukannya. Waktu itu, anda tahu bagaimana keadaan syarikat tak? Saya harap sangat CEO Kim Koma BNH dapat berikan kami barang secara hutang. Saya nampak macam penipu ke? Dia tak akan berurusan melainkan secara tunai. Sebab itulah kami hanya dapat bilangan barang yang kecil setiap hari. Habis saya ni ialah CEO. Kepada syarikat ni, saya pun kena ada pendapatan. Isteri saya, dia bekerja dengan pendapatan $1,500 sebulan. Kami pun sewa rumah $500 sebulan. Bukankah saya patut membawa pulang pendapatan sekurangnya $1,000 ataupun $2,000 sebulan untuk keluarga saya sendiri? Itu sepatutnya. Saya pun terdesak untuk buat duit juga. Tetapi orang saya waktu itu yang sekarang ni dah jadi ahli Royal Club, keadaan hidup mereka lebih teruk daripada saya. Kalau saya tak hantar wang pada mereka masa tu, mereka terpaksa jalan kaki daripada naik bas. Kena bangun awal pagi.
tak mampu makan tengah hari dan juga minum air. Saya sendiri dapat merasakan apa yang mereka terpaksa hadapi. Adakah saya fikir kontraktor awal kami percaya yang saya ambil peduli ataupun tak? Percaya. Mereka percaya. Sekali lagi, kami tak mencari keuntungan. Kejayaan yang lain seharusnya jadi keutamaan. Itulah dia. Yang dikatakan tentang kejujuran dan kebaikan. Sikap begitu adalah jauh lebih produktif lagi dari anda mempunyai pengetahuan yang luas, berpotensi untuk menghasilkan nilai yang lebih hebat. Adakah anda semua orang yang berhati baik? Macam itulah. Pada sesiapa yang tak pernah membuat kebaikan, anda boleh buat keputusan untuk mulakan sekarang. Tolong ulang apa saya cakap. Saya seorang yang berhati baik. Mulai dari sekarang, teruskan berkata begitu pada diri anda sendiri. Anda hanya perlu berbuat baik. Sekali lagi, berbuat baik ialah untuk mencari keuntungan untuk orang lain sebelum anda mencari keuntungan untuk diri anda sendiri. Oleh itu, selagi seseorang itu sanggup bekerja keras dengan anda, maknanya kejayaan mereka patut jadi keutamaan anda. Jadi anda berazam untuk dia berjaya. Sistem komputer kami ada proses yang juga dapat membantu individu tersebut. Anda pasti tak akan menanggung kerugian. Oleh itu, walaupun anda tak mencari keuntungan untuk diri anda, sistem kami akan melakukannya untuk anda. Baik, saya ulang. Pakar mengatakan bahawa 68% pekerjaan akan pupus. Perniagaan atomi ini telah dilengkapi dengan sistem yang membolehkan anda buat beratus atau beribu dolar selagi anda ialah seorang yang berhati baik. Semasa anda mendengar ceramah saya, anda sudah boleh fikirkan seseorang. Di antara ramai-ramai yang ada di keliling anda ni, ada yang anda mahu lihat dia berjaya daripada anda. Anda pasti akan berjaya lebih cepat dari yang lain. Bila sifat belas kasihan 99% ada pada diri anda dalam dunia yang berubah pantas ni, anda ada keinginan untuk membantu mereka yang berjaya. Anda akan menjadi seorang yang mempunyai hati yang baik. Baik, akhir sekali mari kita katakan, saya seorang berhati baik. Baik, semoga anda semua berhati baik dan berjaya. Dengan itu saya akhiri ceramah saya dengan ucapan terima kasih. Jumpa lagi.